Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di rumah? Cikgu doakan semoga anda sihat, ceria untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah corak-corik dari Glasgow. Kemahiran kita ialah kemahiran membaca. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada akhir pelajaran kita ialah 2.3.2 iaitu membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Jadi fokus kita ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita teruskan lagi. Aktiviti kita pada hari ini ialah membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis. Tapi sebelum itu, sudahkah anda membuka halaman 12 buku teks anda? Belum ya? Buka sekarang kerana kita nak mulakan pelajaran kita. Sebelum kita mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan halaman 12, terlebih dahulu ayuh kita ulang kaji apakah itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal merupakan ayat yang mengandungi satu klausa sahaja iaitu yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal seperti juga ayat-ayat yang lain terbit daripada ayat dasar. Seterusnya, kita lihat contoh untuk anda lebih faham. Di sini cikgu telah membina jadual yang terdiri daripada 3 ruangan. Ruangan yang pertama subjek, yang kedua predikat dan yang ketiga ialah keterangan. Kita abaikan keterangan terlebih dahulu. Kita lihat subjek dan predikat. Sebagaimana yang anda faham sebentar tadi, satu subjek dan satu predikat menghasilkan satu ayat tunggal. Kita lihat contoh yang pertama, abangnya penulis terkenal. Subjeknya ialah abangnya, satu. Penulis terkenal, satu predikat. Yang kedua, Datuk Alif, satu subjek. Sedang berucap, satu predikat. Lauk pauk restoran makanan lauk selera idaman, satu subjek. Kenapa? Sebab dia merujuk kepada lauk pauk. Dan sedap sungguh merupakan satu predikat. Dan yang terakhir ialah belancong itu dari Timur Tengah, satu subjek iaitu belancong itu dari Timur Tengah merupakan satu predikat. Sekarang cikgu terangkan. Yang pertama, abangnya penulis terkenal. Keterangan ini sebenarnya merujuk kepada predikat yang menerangkan kepada subjek. Penulis terkenal merupakan frasa nama. Penulis ni ialah orang. Siapakah orang itu? Abang. Yang kedua, Datuk Alif sedang berucap. Predikatnya ialah sedang berucap yang merupakan kata kerja. Apakah yang Datuk Alif buat? Datuk Alif sedang berucap, sedang bercakap. Frasa kerja, aktiviti yang dilakukan oleh Datuk Alif. Yang ketiga, lauk pauk restoran makanan lauk selera idaman, sedap sungguh. Sedap sungguh merujuk kepada frasa adjektif yang menunjukkan betapa lazatnya lauk pauk restoran makanan lauk selera idaman. Dan yang terakhir, pelancong itu dari Timur Tengah menunjukkan frasa sendi nama. Yang mana frasa sendi nama? Dari Timur Tengah. Sendi namanya mana? Dari. Dari. Jadi, ayat yang lengkap, pelancong itu dari Timur Tengah. Faham? Cikgu percaya anda faham. Kalau tidak faham, anda ulang semula, dengar semula penerangan yang telah cikgu berikan. Kita lihat pula ayat majmuk. Apakah itu ayat majmuk? Ayat yang terdiri daripada gabungan beberapa ayat tunggal disebut ayat majmuk. Ayat tunggal tersebut digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Ingat ya, ayat majmuk terdiri daripada gabungan beberapa ayat tunggal. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 dan sebagainya. Dan digabungkan menggunakan kata hubung. Kita lihat jadual yang telah tertera pada skrin anda sekarang. Ayat tunggal 1, ayat tunggal 2 dan ayat majmuk yang terhasil daripada 2 ayat tunggal.
Kita lihat contoh yang pertama, ibu memasak nasi, ibu mendengar radio. Ayat majmuk yang terhasil ialah ibu memasak nasi dan mendengar radio. Secara konsepnya, ayat majmuk ini kita menggugurkan perkataan yang sama. Contohnya, ayat tunggal 1 ada perkataan ibu dan ayat tunggal 2 ada perkataan ibu juga. Apabila kita jadikan ayat majmuk, hanya satu ibu saja yang kita gunakan. Kita tidak mengulang perkataan yang sama. Contohnya, ibu memasak nasi sambil ibu mendengar radio. Tak perlu dah. Cukup ibu memasak nasi sambil mendengar radio kerana ia melibatkan subjek yang sama. Faham? Yang kedua, Ahmad rajin, adiknya malas. Ayat yang terbentuk ialah Ahmad rajin tetapi adiknya malas. Perkataan tetapi itu menunjukkan sikap yang berbeza. Faham? Seterusnya, motosikal itu berwarna hitam. Motosikal itu milik Encik Durai. Kata hubung yang kita gunakan ialah perkataan yang. Jadi ayat yang terhasil ialah motosikal yang berwarna hitam itu milik Encik Durai. Faham? Ya, kita gugurkan motosikal yang kedua. Kita gunakan satu saja motosikal. Dan yang terakhir ialah orang itu abang saya. Orang itu memakai cermin mata. Ayat yang terhasil ialah orang yang memakai cermin mata itu abang saya. Ayat tunggal yang pertama kita letak di bahagian belakang, ayat tunggal yang kedua kita letak di bahagian hadapan. Tidak ada masalah. Cikgu harap anda faham. Sekiranya anda tidak faham, anda ulang semula video ini dan dengar penerangan cikgu. Tak faham lagi, dengar lagi. Kalau tak faham juga, tanya cikgu. Boleh. Jangan anda tak faham, anda suruh ibu atau ayah anda yang buat. Tak mahu macam tu. Seterusnya, ayo kita baca petikan yang disediakan. Anda baca bersama-sama dengan cikgu ya. Cikgu baca di sini, anda baca di rumah. Sebelum kita mulakan bacaan, cikgu nak semua memegang pensel masing-masing. Sambil kita membaca, cikgu nak anda kena pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Ketika kita membaca, sekiranya anda pasti, oh, ini ayat tunggal, terus gariskan. Jumpa lagi, oh, ini ayat majmuk, gariskan. Kerana kita akan gunakan untuk latihan kita pada akhir pelajaran kita nanti. Kita baca ya. Jiang Ling. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Dapat tak? Ayat tunggal dan ayat majmuk. Dapat ya? Bagus. Kita teruskan lagi. Jiang Hui, kakak, ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Jiang Ing, bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju, tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Fort. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Dapat atau tidak? Dapat ya. Kata ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam perbualan sebagaimana yang tertera pada skrin anda sekarang. Kita teruskan lagi. Jiang Hui, wah, seronoknya. Terdapat banyak tempat menarik di sana, sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Kita teruskan lagi ya. Cikgu pasti anda dapat mengenal pasti kedua-dua jenis ayat tersebut.
Jiang Ling, sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita, semuanya jelas terbayang di ruang mata. Jiang Hui, kami pun begitu juga. Setiap hari merindui kakak. Kita teruskan lagi ya. Seterusnya, kita akan bincangkan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan sebagaimana yang tertera pada skrin anda. Kita akan bincangkan untuk dialog ini saja, yang selebihnya anda sendiri akan kena pasti dan seterusnya menjawab latihan yang diberikan. Ayo kita saksikan satu persatu ayat yang terdapat dalam petikan ini. Yang pertama, lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Ayat yang kedua, kehidupan di sini amat berbeza. Yang ketiga, banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Dan ayat yang terakhir ialah, walau bagaimanapun kehidupan saya di sini baik dan selesa. Dalam keempat-empat ayat ini, terdapat perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah, iaitu apabila, yang, untuk dan. Apakah perkataan itu? Perkataan-perkataan itu merupakan kata hubung. Penggunaan kata hubung dalam ayat menunjukkan bahawa ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Manakala ayat yang kedua tidak memiliki sebarang kata hubung, sudah pasti itu ialah ayat tunggal. Okey ya, yang pertama ayat majmuk, yang kedua ayat tunggal. Ingat ya, ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Kehidupan merupakan subjek, di sini amat berbeza merupakan predikat yang menekankan kepada frasa sendi nama, iaitu penggunaan di. Ayat yang ketiga sudah terang lagi bersuluh, sememangnya ayat majmuk dengan penggunaan dua kata hubung, iaitu yang, untuk. Dan ayat yang terakhir juga merupakan ayat majmuk kerana penggunaan kata hubung dan. Cikgu percaya anda faham dengan penerangan yang telah cikgu berikan. Sekiranya tidak faham, seperti biasa, ulang semula, dengar semula apa yang cikgu terangkan dalam video ini. Seterusnya, anda dikehendaki menjawab latihan ini dalam buku Tata Bahasa. Salin arahan yang diberikan iaitu senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang anda kena pasti dalam petikan. Dan anda harus menjawab sebagaimana yang anda lihat pada skrin anda sekarang, iaitu selepas anda menyalin arahan, anda tulis ayat tunggal. Senaraikan kesemua ayat tunggal yang anda kena pasti dalam petikan halaman 12. Selesai ayat tunggal, barulah anda masuk ke ayat majmuk dan senaraikan kesemua ayat majmuk yang terdapat dalam petikan halaman 12 dan seterusnya gariskan kata hubung yang diguna dalam ayat majmuk tersebut. Itu sahaja latihan anda pada hari ini. Cikgu percaya anda dapat menyiapkan latihan ini kerana latihan ini sangat mudah. Betul atau tidak? Ya, betul. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.